Muhammad, insight balik mana? Cik balik mana? Tanya Mama cepat. Tanya Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad bin Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamin bi khair wa ba'd. Nah. Ya. Perkara yang dimakruhkan ketika berpuasa. Kita sambung balik daurah bagi risalah puasa, Risalatus Shaum baina syari'ati wal haqiqah. Jadi yang kitab muka surat 35, yang PDF muka surat apa? Tak tahu. Tapi pada perkara yang dimakruhkan ketika puasa. Dekat rak tu, dekat rak. Dekat rak. Perkara yang dimakruhkan ketika berpuasa. Yang pertama, menghidu bauan wangi dan bunga-bungaan serta melihatnya. Harta melihat bunga sekalipun dengan niat untuk orang panggil apa? Tanazzuh, sonok macam tu pun makruh hukumnya ketika puasa. Karena disunatkan pada waktu tersebut kita meninggalkan perkara-perkara yang keseronokkan. Jadi menghirup bauan wangi dan bunga-bungaan serta melihatnya. Itu perkara yang dimakruhkan ketika puasa. Yang kedua, berbekam. Yang ketiga, al-fasdu. Fasdu yakni sejenis pengubatan mengeluarkan darah dengan cara dicucuk, diurat menggunakan pisau ataupun jarum. Ini jaranglah kita tengok perubatan yang jenis ni. Dipanggil al-fasdu. Boleh? Baik. Tu kot, bukan yang saya bukan dah. Tu yang saya ustaz, bukan yang saya dah. Saya dah. Benar, siapa dia yang main nasihat balik ni? Ya, yang bunyi tu mama punya. Buka buat tu. Tak apa. Ayah ni orang nak tanya soalan apa semua tu. Kacau. Kakak mana handset balik tadi mana? Kamu main handset balik ke? Ha? Macam Mariam main. Dia yang tak lah tu.
Dia letak, dia lupa. Baik. Sambung. Yang keempat, merasa makanan dengan lidah. Jika masuk sedikit makanan yang dirasa itu ke dalam perut, maka akan membatalkan puasa. Tamam. Itu kalau makanan tadi masuk ke dalam perutnya. Yang kelima, mengubah makanan seperti liban dengan tanpa hajah. Mengunyah, no? Mengunyah makanan seperti liban dengan tanpa hajah. Jika berhajat seperti mengunyah untuk dilembutkan makanan kepada kanak-kanak kecil atau haiwan, maka ianya tidak makruh. Jika termasuk sedikit daripada kunyahan tersebut, maka batal puasa. Baik. Cuba tengok nota kaki di bawah. Mengunyah makanan seperti liban. Ini jika ianya tidak terpecah. Namun jika liban tersebut terpecah, maka hukumnya adalah haram mengunyahnya jika dia yakin akan termasuk sebahagiannya ke dalam rongganya. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Jawad. Kerana liban biasanya tidak ada rasa. Beza dengan chewing gum. Chewing gum dia ada rasa. Okay. Semua ada rasa lah. Cuma rasanya tadi bukan maksudnya tu rasa asli dia. Dia macam tu. Bagi liban zakar. Yang keenam, sengaja melambatkan berbuka serta memandang bahawa ianya terdapat kelebihan. Dia sengaja melambatkan buka puasa dan dia menganggap bahawa itu ada kelebihan. Ini hukumnya makruh. Ini bermaksud jika seseorang terlambat dalam berbuka kerana ketiadaan makanan atau menunggu jamaah untuk makan, maka ianya tidak mengapa. Jadi maksud sini kalau kata kita nak buka puasa tapi tak boleh. Atau duduk dalam kenderaan, tiba-tiba makanan tak ada pada waktu tersebut, ataupun di rumah tidak ada makanan pada waktu itu, terlambat buka puasa sehingga makanan sampai, ataupun menunggu jamaah untuk kita makan sama-sama, maka itu tak dikira melambatkan berbuka puasa. Faham? Yang ketujuh, masuk ke hammam. Hammam tempat mandi air panas atau dikenali sebagai spa. Dan ini kerana ianya menafikan bersederhana di dalam berpuasa walaupun ianya kebiasaan orang tersebut menurut pandangan yang muktamad. Jadi walaupun dia dah biasa dah. Kata saya ni memang selalu masuk spa. Pun begitu, hukumnya makruh. Ini mengikut pandangan yang muktamad. Kerana ini menafikan kesederhanaan dalam puasa. Betul juga tadi dalam bab mencium wangian, melihat bunga-bungaan dan sebagainya. Yang ke-8, mencium, berpelukan dan bersentuhan jika tidak dibimbangi padanya inzal, yakni keluar mani, atau jika tidak dibimbangi padanya berlaku jima'. Jika dibimbangi berlaku perkara tersebut, maka hukumnya adalah haram. Ini adalah kepada orang yang berpuasa wajib sahaja. Jadi kalau orang ini berpuasa wajib, kalau dia berpelukan, mencium ataupun bersentuhan akan menyebabkan dia tidak bimbang akan keluarnya mani, maka hukumnya makruh. Tapi kalau tahu kata selepas itu akan berlaku jima' ataupun dia akan keluar mani, maka hukumnya adalah haram. Tamam? Yang ke-9, bersiwak setelah tergelincir matahari sehingga terbenam matahari jika dilakukan kerana menghilangkan kesan bau mulut disebabkan puasa. Jadi bersiwak setelah tergelincir matahari hukumnya makruh. Sehingga terbenam matahari. Jadi sebelumnya tidak apa. Sekarang masalah ma'jun asnan, dipakai minyak, dipakai berus ubat gigi. Jadi para ulama tafsir dalam masalah tersebut, dalam penggunaan ubat gigi. Sebagian ulama mengatakan kalau ubat gigi digunakan tadi dengan niat untuk mengambil sunnah, seperti menghilangkan kesan bau mulut sebabkan kerana puasa, maka yang ini maksudnya tidak mau mulutnya berbau, mengganggu orang lain ketika puasa, maka hukumnya adalah
jika dia menggunakan ubat gigi tadi tidak berlebihan pada gosok tersebut dan tidak masuk ain ke dalam rongganya lebih daripada makhraj kha. Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau kata dia gunakan ubat gigi tersebut dan tidak ada niat tersebut, dia bukan niat dia untuk menghilangkan bau mulut ketika dia puasa, maksudnya sekadar adat saja. Adat dia biasanya kalau bangkit tengah hari ni biasanya dia akan gosok gigi, dan lepas makan dia akan gosok gigi contohnya. Ataupun kalau mulut dia lama sangat dia rasa macam ni, dia akan gosok gigi. Adat dia macam tu. Jadi kalau adatnya macam tu, digunakan hanya untuk adat sahaja, kalau dia tidak mubalaghah sekalipun masuk sebahagian ain tadi ke dalam mulut sikit, maka batal puasa tersebut. Ini disebut dalam kitab Ithaf. Ini perincian sedikit berkenaan dengan ma'junul asnan. Tamam. Tengok ni. Bismillah. Jadi isti'mal ma'junul asnan bil furshah fi nahari Ramadan yunzaru fihi. Ditengok balik. Kita in kana al-mustaqdim yanwi bihi husul as-sunnati kas-siwak inda istiqadhihi min nawmihi aw nahwihi fayakunu matluban minhu. Jadi kalau dia berniat untuk menggunakan ubat gigi tadi menghasilkan sunnah seperti siwak ketika dia bangun daripada tidur dan seumpamanya, maka dia dituntut. Fa in balagha fihi hatta dakhala min al-ma'jun jawfahu aftara. Kalau dia berlebihan, macam kita sebut tadi, sehingga masuk ain ma'jun tersebut, maksudnya ubat gigi tadi ke dalam perutnya, ke dalam rongganya, maka batal puasanya. Fa in lam yubalagh wa lam takun maddatul ma'jun nafadhah ay tasra ila al-halq arju alla tuftira in dakhala syai' jawfah. Kalau dia tidak berlebihan dalam gosok tersebut, dan maddah ma'jun tadi maksudnya ain ubat gigi tadi tidak masuk ke dalam rongganya, maka tidak ada masalah. Wa illam yanwi bihi husul as-sunnati ka'adatin. Baik, tapi kalau dia tidak berniat untuk mendapatkan sunnah, contohnya ka'adah, dia gunakan sebagai adat sahaja, bangun tidur memang dia akan gosok, sebab fajar misalnya dia akan gosok gigi, faduqulu syai'in minal ma'jun muftirun balagha aw la. Maksudnya masuknya ubat gigi tadi ke dalam perut dia, maka pada waktu tersebut terus batal. Maksudnya lebih daripada makhraj kha, batal, walaupun dia tidak berlebih-lebihan. Kenapa? Karena waktu tersebut dia tidak dituntut pun. Faham? Baik. Dan kemudian yang ke-10, berkumur dengan air dan membuang. Ini kerana ianya seakan-akan bersiwak. Ini pun makruh. Dia kumur dengan air kemudian dia membuang air tersebut. Dan yang seterusnya adalah perkara yang diwajibkan kepada yang berbuka puasa. Apa perkara yang diwajibkan kepada yang berbuka puasa? Diwajibkan kepadanya qada dan fidyah. Ini dia ada beberapa keadaan. Yang perkara yang wajib kepada seorang yang berbuka puasa, sama ada dia wajib qada ataupun dia wajib fidyah, ataupun dia wajib qada dan fidyah. Ini ada beberapa keadaan. Yang pertama, kelompok yang diwajibkan kepadanya qada dan fidyah. Siapa yang kena padanya qada dan fidyah? Dua-dua sekali. Yang pertama, seorang yang berbuka puasa kerana bimbangkan orang lain. Kalau buka puasa bimbangkan orang lain, contohnya seperti seorang wanita yang hamil
berbuka kerana bimbangkan janin di dalam kandungannya, dan seorang yang sedang menyusukan berbuka puasa kerana bimbangkan anak yang disusukannya. Mana dia bimbangkan anak tersebut. Faham? Maka tu kena qada dan fidyah. Satu hari satu cupak. Namun jika kedua-dua mereka berbuka kerana bimbangkan diri mereka, maksudnya yang menyusu dan juga yang hamil tersebut, berbuka tadi kerana bimbangkan diri mereka dan kesihatan anak mereka. Jadi dua-dua sekali, bimbang diri dia dengan anak dia. Maka diwajibkan kepada mereka qada sahaja, tidak perlu membayar fidyah. Jadi dia hanya berkait dengan orang lain saja. Tapi kalau dia bimbang pada orang lain dan diri dia sekali, maka dia hanya perlu qada sahaja, tidak perlu fidyah. Tamam? Ni ada orang tanya kitab apa yang tadi saya baca. Ini kitab ni, Ithaful Anam bi Ahkamis Siyam. Ithaful Anam bi Ahkamis Siyam, karangan Dr. Zain bin Muhammad bin Hussein Al-Aidrus Ba'alawi. Cetakan dari Talib Al-Azhari. Hussein. Baik, yang kedua, lambat menunaikan qada Ramadan yang ditinggalkan tanpa uzur sehingga tiba Ramadan yang baru. Namun jika dia melewatkan qada dengan sebab uzur seperti bermusafir, sakit, menyusukan, terlupa atau jahil, maka tiada fidyah ke atasnya. Tamam? Jadi kalau lambat qada, maka ini tanpa uzur. Maksudnya tanpa uzur. Baik, kalau dengan uzur, maka dia tidak perlu kepada fidyah. Jadi lambat menunaikan qada Ramadan yang ditinggalkan tanpa uzur sehingga tiba Ramadan yang baru. Masuk Ramadan yang baru pun masih lagi tidak selesai qadanya, maka wajib qada dan juga bayar fidyah. Baik, kemudian yang kedua, jenis yang kedua yang diwajibkan kepadanya qada sahaja tanpa fidyah. Qada sahaja tanpa fidyah. Tadi qada dan fidyah. Ini qada saja tanpa fidyah, yakni contohnya seperti orang yang berbuka disebabkan pengsan atau pitam, terlupa berniat puasa dan yang melakukan perkara yang menyebabkan puasanya terbatal selain jima. Maka yang ni diwajibkan kepada mereka qada tanpa fidyah. Ini melakukan apa saja perkara yang menyebabkan puasanya batal. Yang ketiga, diwajibkan kepadanya membayar fidyah sahaja tanpa qada. Ini kelompok yang kena bayar fidyah tapi tak perlu qada. Siapa? Contohnya seperti seorang yang berbuka puasa disebabkan terlalu tua dan pesakit yang tidak diharapkan kesembuhan padanya. Yang ini pun hanya dibayar fidyah saja, tidak perlu qada. Yang keempat, tidak diwajibkan padanya qada dan fidyah. Ini yang semalam ditanya soalan kan. Siapa yang nak kena qada, kena bayar fidyah macam mana? Ni dia punya bahasan ni. Tidak diwajibkan padanya qada dan fidyah. Ini tak wajib terus. Dua-dua tak wajib. Qada pun tak perlu, fidyah pun tak perlu. Contohnya seperti seorang yang berbuka disebabkan kegilaan yang berlaku bukan disebabkan perbuatannya sendiri. Jadi kalau dia berlaku gila tadi kerana diri dia, maksudnya makan ubat sampai dia jadi gila, maka orang begini tetap tertanggung kepadanya dengan perkara tersebut. Boleh? Jadi dia wajib qada ketika mana dia nanti sedar semula. Baik. Sebab tu orang yang gila dan kemudian sukr, gila dan kemudian mabuk dengan perbuatan mereka sendiri, maka diletakkan kepada mereka dengan yang lebih berat. Kerana mereka yang buat sendiri perkara tersebut. Baik. Menteri ni ada orang tanya soalan ni. Sekiranya kebiasaannya dia jam. Biasanya dia jam je lah. Dia jam. Bukan dia jam, jalan dia jam. Jalan dia.
tapi dia tetap tak sediakan makanan untuk berbuka, adakah masih tidak makruh? Ya, benda tu dikira terlewat. Buat macam mana? Mungkin dia terlupa. Walaupun dia dah biasa dah macam tu. Biasa dah macam tu. Mungkin bila dia ingat dalam kereta dah ada kurma, tengok rupanya tak ada. Anak dia buat keluar ke? Maka tidak makruh. Kerana dia nak tunggu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan kerana dia menganggap bahawa melambatkan tadi ni ada kelebihan. Dia memanjangkan waktu puasa tadi ada kelebihan. Tak. Kerana tidak ada makanan pada waktu tersebut. Dia anggap tidak ada makanan, maka tidak makruh pada waktu itu. Boleh? Jadi disuruh kepada kita untuk menyegerakan buka puasa. Nanti kita akan tengok nanti ada masalah dia. Macam mana segera buka puasa tadi? Adakah dengan membatalkan puasa kita dikira segera buka puasa? Korek tik hidung? Korek tik telinga? Korek tik hidung tak apa lagi. Korek telinga ke? Buat muntah ke? Nak bagi batal puasa ke? Nanti kita tengok ada masalah dia. InsyaAllah. Baik. Seterusnya, masalah. Jadi kita jelas. Siapa yang wajib padanya qada dan fidyah? Siapa yang wajib sahaja qada, tidak fidyah? Siapa yang wajib padanya fidyah saja, tidak qada? Dan siapa yang tidak wajib padanya kedua-dua sekali? Boleh? Dan semuanya ada contoh-contoh yang telah kita sebutkan. Baik. 6 keadaan yang diwajibkan qada. Bersama menahan diri daripada perkara yang diharamkan ketika puasa sehingga terbenam matahari. Ada 6 perkara yang wajib baginya qada. Dan wajib juga dia menahan diri daripada makan. Dan juga perkara yang diharamkan ketika berpuasa. Apa keadaan tadi? Yang pertama, ke atas orang yang sengaja berbuka. Ini orang yang sengaja berbuka puasa, wajib bagi mereka qada dan wajib bagi mereka untuk tahan diri. Kalau mereka makan lagi selepas tu, hukumnya haram dan berdosa. Dan kalau dia buat lagi perkara-perkara yang lain, hukumnya haram dan berdosa. Yang kedua, sama. Jadi kita tengok soalan ni. Yang kedua, ke atas orang yang meninggalkan berniat pada waktu malam walaupun terlupa. Ini kerana kelupaannya tersebut dianggap sebagai kecuaiannya di dalam urusan ibadah. Ini orang yang meninggalkan berniat pada waktu malam. Jadi orang yang lupa niat, wajib bagi mereka untuk mengqadakan puasa tersebut dan wajib bagi mereka untuk tahan diri pada hari tersebut daripada melakukan perkara yang diharamkan ketika puasa. Tapi dia tak kira puasa. Tapi dia tak boleh makan, dia tak boleh minum, dia tak boleh buat perkara yang diharamkan. Dan wajib baginya qada puasa tersebut kerana dia dianggap cuai. Yang ketiga, ke atas orang yang bersahur dan dia menyangka bahawa keadaan masih malam dan ternyata telahannya salah. Dia bersahur dan duk sangka malam lagi, rupanya siang. Maka pada waktu tersebut wajib baginya qada dan wajib baginya menahan diri daripada perkara yang diharamkan ketika puasa. Yang keempat, ke atas orang yang berbuka dan dia menyangka bahawa waktu berbuka telah masuk dan ternyata telahannya salah. Namun jika sangkaannya, yakni dhannya tersebut berdasarkan ijtihadnya, maka tidak haram padanya perbuatan tersebut. Tetapi jika tidak didahului dengan ijtihad, maka perbuatannya tersebut adalah haram kerana al-aslu baqa'un nahar. Al-aslu di sini maknanya apa? Al-mustashab, iaitu dihukumkan pada keadaan tersebut dengan kekalnya keadaan masih siang. Jadi al-aslu, sebab aslnya ada berapa maksud? Ada 5 maksud. Al-aslu bermakna dalil, al-aslu bermakna ada lagi? Al-rajih. Al-aslu bermakna al-mustashab. Al-aslu bermakna dalil. Al-aslu bermakna al-mustashab. Al-aslu bermakna al-rajih. Lagi? Nah, dalam bab qiyas kan, dia bagi maqis alaih kan. Dan kemudian yang kelima, al-aslu makna, ingat? Lupa. Jadi bukan aslu semua sama makna.
Tak. Di aslu sini al-aslu baqa'un nahar maksudnya al-mustashab, maksudnya yang dipakaikan hukumnya pada keadaan tersebut adalah dengan kekalnya keadaan masih siang. Maksudnya mustashab. Benar tak? Jadi dibezakanlah antara ijtihad dengan tidak ijtihad. Kalau buka puasa pada waktu siang tadi ni, dia buka sebelum dia ingatkan maghrib dah masuk, kemudian dia buka puasa tanpa ijtihad, maka hukumnya haram. Kalau dengan ijtihad, maka hukumnya adalah tidak haram. Nah. Yang kelima, ke atas orang yang jelas padanya pada tengah 30 Sya'ban bahawasanya ianya adalah Ramadan. Ke atas orang yang jelas padanya pada 30 Sya'ban bahawasanya ianya adalah Ramadan. Jadi dia orang tersebut tahu kata 30 Sya'ban tadi adalah satu Ramadan dah. Dikira satu Ramadan pada waktu tersebut, tapi dia tidak berpuasa pada waktu itu. Maka wajib baginya tahan diri dan qada hari tersebut. Kemudian yang keenam, ke atas orang yang tertelan air yang tidak dituntut padanya, seperti tertelan ketika berkumur yang berlebihan atau lebih daripada 3 kali, atau ketika istinsyaq, atau ketika mandi. Ini yang dimaksudkan dengan tertelan air yang tidak dituntut padanya. Boleh? Baik. Jadi ada 6 keadaan orang yang mana mereka wajib untuk qada dan wajib untuk mereka menahan diri daripada melakukan perkara yang diharamkan ketika puasa. Baik. Soalan. Jadi ada soal jawab. Selesai yang ni, sekejap lagi dalam dalam 1 jam lah kita punya perjalanan pengajian ni. Kita akan tengok balik soalan-soalan yang ada dalam live. Baru kita tengok soalan tersebut. Sabar. Tulis je. Tulis soalan, nanti kita akan tengok balik. Baik. Soal jawab seputar puasa. Soalan yang pertama. Adakah puasa Ramadan diwajibkan kepada Yahudi dan Nasrani? Jawapannya, ya. Puasa Ramadan diwajibkan ke atas Yahudi dan Nasrani. Tetapi mereka meninggalkan kewajipan tersebut serta menukarkannya kepada satu hari sahaja, iaitu berpuasa pada hari Ashura sahaja. Ini adalah perkara yang dilakukan oleh golongan Yahudi. Yahudi buat macam tu. Bertukar hari, buat sehari je. Manakala kelompok Nasrani pula, mereka meninggalkannya setelah berpuasa sekian lama kerana tidak tahan dengan cuaca panas yang terjadi pada satu masa. Jadi ada satu masa tu berlaku cuaca panas sangat, jadi mereka tak tahan. Jadi perkara ini menyukarkan perjalanan dan kehidupan mereka, maka berkumpul para ulama dan pimpinan mereka. Ya, dia punya pop dengan bishop, semua tu lah. Pekat kumpul habis semua, pekat bincang. Mereka nak buat macam mana ni? Maka mereka berbincang bagi menukarkan kewajipan tersebut kepada musim bunga. Ikut suka mereka Kita kalau Ramadan mai tengok musim panas. Nama pun Ramda. Ramadan ni daripada Ramda ni daripada panas. Jadi dia bertukar pada musim bunga dan serta menambah 10 hari lagi sebagai kafarah kepada penukaran tersebut. Buat tambah pula. Kita tukar ijtihad, tukar pada musim lain dan kemudian tambah 10 hari lagi kafarah. Ini menjadikan puasa mereka sebanyak 40 hari. Setelah itu, salah seorang raja mereka jatuh sakit, lalu beliau bernazar jika disembuhkan maka dia akan menambahkan puasa sebanyak 7 hari lagi. Raja pula. Lalu disembuhkannya oleh Allah, maka puasa mereka menjadi 47 hari. Setelah itu, tukar lagi. Datang seorang lagi raja mengatakan bahawa kenapa tidak ditambah lagi 3 hari? Awak 7 hari saja. Tambah 3 lagi. Dan mereka menyempurnakan tambahan tersebut menjadi 50 hari. Jadi puasa mereka 50 hari. Atas kerana raja ni nazar, raja nu nazar, maka tukar jadi 50 hari,
Tapi tak tahulah ni dia puasa ke tak 50 hari tu. Yang asal 30 hari macam biasa saja. Dah kali tambah menyusahkan diri, kenyang rasa tak puasa terus lah ni. Atau puasa mereka dengan bentuk yang lain. Yang kedua, soalan kedua. Berapakah bilangan tahun puasa baginda Nabi SAW serta hikmah Allah Ta'ala menyusun sedemikian? Al-Imam, jawapannya, Al-Imam Sayyid Muhammad Abdullah Al-Jurdani rahimahullahu ta'ala menaqalkan pandangan Al-Imam Abdullah Al-Syarqawi rahimahullah. Sayyid Syekh Muhammad Al-Jurdani adalah murid kepada Al-Imam Ibrahim Bajuri. Sayyid Ibrahim Bajuri murid kepada Syekh Abdullah Syarqawi. Maksud ni adalah syaikhu masyaikhi, guru kepada guru beliau. Menyebutkan bahawa baginda SAW sempat berpuasa sebanyak 9 tahun dan kesemuanya berjumlah 29 hari kecuali 1 tahun sahaja yang mencukupi 30 hari. Jadi kewajipan puasa pada 2 Hijriah pada bulan Syaban. 2 Hijriah dan Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Jadi kalau kira balik jadi 9 tahun lah Nabi puasa. Pada tahun 2 Hijriah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hijriah. Pada tahun ke-11 Nabi wafat. Nabi wafat pada tahun pada bulan Rabiul Awal, tidak sempat puasa. Sebab tu 9 kali saja Nabi sempat puasa. Dan kesemuanya bulan-bulan tersebut dalam puasa yang ditemui oleh Nabi SAW pada setiap tahun tersebut 29 hari. Kecuali 1 hari sahaja 30 hari. Apa hikmahnya? Sebahagian lagi pandangan lain mengatakan bahawa hanya 2 tahun sahaja yang mencukupi 30 hari. Manakala yang lain 29 hari. Kata Qil, dalam tempoh 9 tahun tersebut, hanya 4 tahun yang berjumlah 29 hari, manakala 5 tahun lagi berjumlah 30 hari. Tapi yang kuat, pandangan yang pertama. Iaitu 1 kali sahaja Nabi bertemu dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan Ramadan. Ramadan yang mencukupi 30 hari. Kemungkinan hikmah Allah Ta'ala menetapkan sedemikian bagi menenangkan perasaan umat yang berpuasa pada tahun yang kurang daripada 30 hari Ramadan. Ini bagi memberikan pengetahuan kepada mereka bahawa tidak ada perbezaan di antara bulan yang kurang harinya daripada 30 daripada bulan yang sempurna harinya sebanyak 30 hari. Jadi tak ada beza pun. Tadi kata kurang lah tahun ni, kita puasa 29 hari je. Tak ada kurang . Dah bulan tu 29 ke nak bagi cukup 30 juga. Selepas tu kan cukup lah, hari tu raya lah, buat benda haram. Jadi tak boleh. Sekat 29 hari saja. Baik. Jadi bulan paling banyak 30 hari. Bulan Islam. Paling banyak 29 hari. Paling kurang paling banyak 30 hari. Paling kurang 29 hari. Paling kurang 29 hari. Tak ada kurang pada tu. Saya lebih kata pula saya puasa sekat 25 hari lah tahun ni. Sebab bulan 25 hari lah, main ikut mana 25 hari. Mustahil. Boleh faham? Baik, soalan yang ketiga. Apakah hukum orang yang berharap cepat habisnya Ramadan? Jawapan, hukumnya adalah haram. Telah dinaqalkan daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala bahawa beliau mengatakan jika seseorang berharap cepat berlalunya Ramadan, maka ianya termasuk dosa besar. Kata Al-Imam Amir, kemungkinan dimaksudkan dengan perkara sedemikian jika dia membenci dengan ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan dan perkara sebegini dibimbangi juga kepadanya kufur. Na'udzubillah. Kalau dia benci dengan Ramadan karena adanya ibadah dalam tu yang banyak, dia akan kena ada tarawih dan sebagainya. Jadi masa pada ketika tersebut jadi tak puan nak suka, maka dibimbangi padanya kufur. Atau orang kadang penceramah yang datang ke masjid dan sebagainya, bila berceramah selalu perli orang-orang yang datang ke masjid. Kata waktu Ramadan ni nampak ramai, lepas Ramadan kosong masjid, tak nampak ramai. Sepatutnya jangan biasakan kita ni dengan perli. Biasakan dengan basyiru wala tunaffiru.
Bagi berita gembira kepada mereka, jangan suka menjauhkan orang. Kerana ajaibnya Ramadan ni, macam tu sebab dia. Kerana Ramadan dibuka pintu rahmat. Itu semua orang rasa raghbah untuk melakukan ibadah. Dan tu perkara yang hasan. Perkara yang bagus. Waktu Ramadan mereka boleh main tarawih dan sebagainya, boleh duduk di masjid lama. Waktu lain, bulan yang lain tak ada solat tarawih. Tarawih hanya ada bulan Ramadan saja. Jadi kalau orang datang ke masjid, jangan diperli. Yang kata selepas ni, kalau kita nak bagi panduan pun, selepas ni kita kena lebih lagi bersemangat untuk lakukan ibadah. Jangan waktu Ramadan saja kita beribadah dengan semangat semua sekali. Itu tak apa. Ni kena duk perli pada orang main masjid. Kata, ramai masjid ni, saya duk main mengajak setiap bulan, tak ada ramai macam ni pun. Jadi kita seolah-olah jadi munafir, bagi orang bagi lari daripada masjid. Sebab dia kata kalau pi pun dia duk kena perli. Dan orang ni dia suka berasa kan, macam mana. Baik. Yang seterusnya, apakah hukum memberikan makanan kepada orang yang bukan Islam di siang hari pada bulan Ramadan? Boleh tak kita bagi makanan kepada orang yang bukan Islam? Kerana dia tak puasa. Maka kata Al-Imam Al-Jurdani rahimahullah, beliau menakalkan daripada Al-Imam Abdullah Al-Syarqawi. Ini terjatuh ni. Al-Imam Jurdani rahimahullah menakalkan daripada Al-Imam Abdullah Syarqawi ataupun bahawa, bukan daripada, menakalkan bahawa Al-Imam Abdullah Syarqawi, jatuh bahawa, Al-Imam Abdullah Syarqawi rahimahullah mengatakan hukumnya adalah haram. Jadi kita jamu makan kepada orang yang bukan Islam pada siang hari Ramadan, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram membantu golongan bukan Islam pada siang Ramadan melakukan perkara yang diharamkan bagi golongan muslimin seperti makan dan minum pada siang hari, sekalipun mereka sebagai tetamu di rumah kita pada siang hari tersebut. Jadi kalau kawan kita bukan Islam datang main lawat kita pada hari siang Ramadan, dia tak puasa, kita jamu ayak kat dia, hukumnya haram. Dia kena faham, dia kena tahu kata kita puasa. Kita tak jamu ayak dekat dia, kita kata kita puasa sekarang, ini bulan Ramadan, tak boleh jamu ayak. Dia kena faham. Dan yang kedua, dia juga diwajibkan dengan taklif tersebut, cuma dia tak masuk Islam. Dia wajib sebenarnya. Sebab tu orang bukan Islam disiksa oleh Allah Ta'ala dalam neraka nanti adalah kerana yang pertama tidak masuk Islam, yang kedua kerana tidak melaksanakan tanggungjawab seperti solat, zakat, haji dan sebagainya, kerana dia tidak masuk Islam. Jadi dia punya siksaannya berganda-ganda disebabkan dengan perkara tersebut. Tamam. Soalan yang seterusnya, yang kelima, jika seseorang bermusafir ke suatu tempat yang berbeza matlaknya. Ni apa matlak? Dhabit bagi matlak. Matlak maksud tempat terbit matahari. Menurut Al-Imam Al-Allamah As-Sayyid Ahmad bin Umar Ibnu Iwad Asy-Syatiri rahimahullah, dalam kitab beliau Fatawa Asy-Syatiri, kata beliau, wattihadul matla' an yakuna tulu'u syamsi awil fajri awil kawakibi aw ghurubu dhalika fi mahallin akhar, wa ikhtilafuha an yakuna mutaqaddiman ala mithlihi fi mahallin akhar aw mutaakhiran anhu. Tamam. Jadi kata dia ittihadul matla' an yakuna tulu'u syams, dan juga tulu' fajr ataupun kawakib, atau ghurubu dhalika fi mahallin akhar, wa ikhtilafuha an yakuna mutaqaddiman ala mithlihi fi mahallin akhar atau mutaakhiran anhu. Jadi maksudnya ittihad matlak ni dia bersekali, terbit fajar sama di satu tempat tu dengan kawasan tersebut. Tamam? Terbenam matahari sama juga. Berbeza matlak bermaksud tempat terbitnya matahari tersebut berbeza sedikit dengan tempat yang satu lagi. Ya. Sebab tu kata dalam Bushrul Karim, wala yumkinu ikhtilaful matali' fi aqalli min 24 farsakhan. Cuba tengok farsakh berapa ni? Berapa kilo? Kita lupa nak tulis. Satu farsakh sama dengan berapa? Ada di sini. Satu farsakh bersamaan dengan 11
kilometer di sisi Syafi'iyah dan Hanabilah. Maksudnya 24 farsakh kali dengan sebelah. Kali dengan sebelah. Maksudnya lebih kurang dalam 200 lebih kilometer. Jadi matali' ini tidak akan berbeza dalam 200 lebih kilometer tu. Matla'nya biasanya bersamaan. La yumkin ikhtilaful matali' fi aqalli min 24 farsakhan. Jadi satu farsakh bersamaan dengan 11.13 kilo. Cuba kali tengok 11.13 kali dengan 24. 267 no. Jadi kata al-Imam, kata Ba'ashin dalam Bushrul Karim, kata beliau mustahil la yumkin ikhtilaf. Maksud tidak mungkin berlakunya ikhtilaf matla' pada kurang daripada berapa? 267.12 kilometer. Maksudnya daripada jarak keadaan negeri itu dengan satu negeri lagi 267 dalam lingkungan 268 kilometer ataupun 267 lah 12.12 jadi 267 kilometer masih lagi dalam matlak yang sama sebenarnya. Jadi maksudnya kalau di sini dengan di Mahallah Kubra yang lebih kurang jarak dia lebih kurang 1 lebih kilometer 150 contoh masih lagi dalam matlak yang sama. Sini ke Tonto matlak yang sama. Tapi kalau sini ke Aswan matlaknya berbeza. Kenapa dah 800 km? 1000 km. Ini matlaknya berbeza. Baik. Jadi jika seseorang bermusafir ke suatu tempat yang berbeza matlaknya dan didapati ahli negeri tersebut masih berpuasa atau belum berpuasa, maka bagaimanakah tindakan seseorang tersebut sedang di tempatnya berbeza dengan tempat yang dia tiba? Dia nak buat macam mana? Boleh faham? Al-Imam Syarqawi rahimahullah, ni panjang dia punya apa ni perbahasan ni agak panjang sedikit dan mungkin kita akan baca yang tamat yang ini untuk faham matlak ni, sebab nanti akan ada permasalahan yang menarik yang disebut dalam kitab Ithaful Anam bi ahkamil siyam. InsyaAllah saya akan masukkan dalam kitab ni juga berkenaan dengan ittihadul hakim. Bimatlaknya sama, ittihadul hakim bimatlaknya berbeza. Bagian itu pun perlu diambil perhatian. Al-Imam Syarqawi rahimahullah mengatakan, jika seseorang Imam Asy-Syarqawi mengatakan jika seseorang bermusafir daripada tempatnya kepada tempat yang lain yang berbeza matlaknya, lalu dia mendapati ahli negeri tersebut masih berpuasa atau sudah berhari raya, maka diwajibkan kepadanya bersama dengan ahli negeri tadi pada awal bulan atau akhir bulan. Ini kerana dia telah menjadi sebahagian daripada ahli negeri tersebut. Di sini perlu dijelaskan dengan lebih lanjut tentang permasalahan tersebut. Kata Al-Imam Al-Jurdani rahimahullah, misalul muwafaqah. Ini misal kepada orang tadi muwafaqah. Ini orang tersebut dengan ahli negeri itu pada puasa di awal bulan. Dan ini sebab disebutkan tadi oleh Imam Syarqawi, seorang tadi yang kalau masuk ke satu negeri yang berbeza negeri tadi matlaknya daripada negerinya, wajib baginya bersama dengan ahli negeri tersebut pada hukum pada awal bulan dan juga akhir bulan. Faham? Jadi kalau dia masuk pada awal bulan puasa, dia masuk pada awal bulan puasa, seperti dia bermusafir daripada Dumyak contohnya, pada hari terakhir bulan Syaban, dalam keadaan tidak berpuasa, akhir bulan Syaban, macam hari ni lah, esok. Kerana tidak melihat anak bulan di sana. Dia di Dumyak tak tengok lagi anak bulan. Kemudian dia pun musafir mari ke Kahirah. Kenapa Imam Jurdani sebut dengan Dumyak? Kerana dia orang Dumyak. Dia bagi contoh tu lah. Dan di sini juga menunjukkan bahawa Dumyak berbeza matlaknya dengan Kahirah. Dumyak berbeza matlak dengan Kahirah. Baik. Jadi dia bertolak daripada Dumyak dalam keadaan anak bulan tak tengok lagi.
anak bulan tak nampak. Bila mana dia sampai pada hari tersebut ke Qahirah, dia mendapati ahli Qahirah sedang berpuasa kerana mereka melihat anak bulan, maka hendaklah dia mengikuti ahli negeri tersebut serta mengqadakkan semula hari tersebut jika dia berhari raya bersama ahli Qahirah. Jadi kalau kata dia berhari raya dengan ahli Qahirah, maka dia wajib qada puasa tadi kerana dia telah tertinggal sehari. Namun jika dia pulang ke Dumyat sebelum hari raya, maka dia akan bersama dengan ahli negerinya berpuasa pada akhir bulan tersebut. Maka dia ikut dengan ahli negerinya. Kerana sudah tentu dah di Qahirah akan puasa raya lebih awal lah daripada negerinya yang masih lagi tidak tengok anak bulan. Baik, misal muwafaqah, orang tersebut dengan ahli negeri itu pada belum berpuasa. Kenapa pada? Misal muwafaqah orang tersebut dengan ahli negeri itu sebelum lah tu noh. Sebelum berpuasa pada awal bulan. Pada belum berpuasa pada awal bulan. Jadi dia muwafaqah pada tidak berpuasa. Pada awal bulan. Adalah seperti seorang melihat anak bulan di Dumyat. Dia tengok dah anak bulan di Dumyat. Maka pada pagi hari tersebut, dia berpuasa, kemudian dia bermusafir ke Qahirah. Setibanya di Qahirah, dia mendapati ahli Qahirah masih belum berpuasa kerana mereka tidak melihat anak bulan. Maka di sisi Al-Imamul Ramli rahimahullah, hendaklah dia berbuka puasanya bersama dengan mereka dan tidak diwajibkan baginya mengqadakkan puasa jika dia berpuasa bersama dengan ahli Qahirah sebanyak 29 hari. Di sini terdapat teka-teki fik. Teka-teki fik. Ada seorang yang melihat anak bulan pada malamnya, tetapi keesokannya dia berbuka puasa. Apa contohnya? Contoh dia ni. Malam tengok anak bulan, puasa. Esok tak puasa. Buka puasa. Contoh dia ni. Dia tengok semalam di Dumyat. Dia mai ke Qahirah, tengok orang Qahirah tak jumpa lagi. Dia yang berbeza matlak lah maksudnya. Di negeri yang berbeza matlak. Tengok orang Qahirah tidak puasa lagi pada waktu tersebut, maka dia berbuka puasa bersama dengan mereka. Maka dia tidak wajib qada puasa tersebut. Kalau dia puasa bersama dengan ahli Qahirah 29 hari. Manakala di sisi Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah, dia tidak perlu berbuka puasa. Ini kerana puasanya tersebut dilakukan dengan sandaran yang kuat, iaitu yakin melihat anak bulan di negerinya. Maka tidak harus baginya bercanggah dengan keyakinan tersebut, hanya semata-mata tiba di tempat yang lain. Jadi Imam Ibn Hajar kata kalau sampai di tempat tu pun tak wajib buka puasa. Tak boleh. Bukan tak wajib, tak boleh buka. Mesti terus kekal dengan puasa dia. Jadi kalau orang Qahirah puasa 29 hari, dia akan puasa 30 lah. Kalau dia duduk di Qahirah pada waktu tersebut. Baik. Yang seterusnya, misal muwafaqah orang tersebut dengan ahli negeri itu pada puasa di akhir bulan. Tadi awal bulan. Yang ni pula pada akhir bulan. Tengah bulan tak payah bincang. Siapa tak payah bincang? Tengah bulan. Takkan dia tak nampak lagi anak bulan. 15 bulan dia kata tak nampak lagi anak bulan. Teruk sangat tu. Han duduk kat negara mana ni? Sampai 15 hari tak nampak anak bulan ni. Sebab tu orang tak bincang pada tengah. Orang bincang pada permulaan dengan akhir saja. Boleh faham? Orang tanya pula lagi. Kenapa tak tengah-tengah tak? Teruk sangatlah tengah. Takkan lepas 10 hari tak nampak anak bulan tu bukan tak nampak. Tu buat tak tahu. Memang dia sengaja tak mau puasa. Ya. Halia ini mengganggu. Takut masuk mulut. Nak tapih pun takut meleleh kat mulut lah kan. Tapih dengan gigi tu. Baik, misal muwafaqah seorang tadi dengan ahli negeri yang dia sampai pada akhir bulan, pada puasa di akhir bulan. Contohnya seperti seorang bermusafir dari Dumyat ke Qahirah pada hari yang ke-30 Ramadan. Dan dia tiba pada malamnya. Dia mendapati ahli Qahirah baru berpuasa selama 29 hari. Dan mereka tidak melihat
anak bulan Syawal, maka diwajibkan baginya berpuasa dengan mereka pada esok harinya. Jadi dia akan puasa jadi 30 31. Tidak? Jadi dia wajib berpuasa dengan mereka pada esok harinya. Ini kerana dengan dengan perpindahan tersebut menjadikan dia sebahagian ahli negeri tersebut, dan ini adalah pandangan yang asah. Pandangan yang asah. Pandangan yang asah di sini maksudnya berlaku khilaf lah. Ingatlah, bila sebut je asah, tahu dah di situ ada khilaf. Itu yang pertama. Dan bila sebut saja asah, tahu dah kata pandangan yang bertentang dengan dia juga kuat. Dipanggil muqabil asah. Faham? Itu maksud yang kita perlu faham. Asah bukan lawannya sahih. Asah lawannya muqabil asah. Dan asah adalah pandangan yang kuat, yang bertentang dengannya juga kuat. Nah, pandangan ashab maksudnya. Baik, berdasarkan pandangan ini disebabkan perpindahan tersebut menjadikan dia termasuk ahli negeri tersebut, maka berdasarkan illah itu mewajibkan baginya qada hari tersebut walaupun dia telah berpuasa di negerinya selama 30 hari. Jadi kerana dia termasuk di kalangan ahli negeri tadi, jadi berdasarkan pandangan ini disebabkan perpindahan tersebut menjadikan dia termasuk ahli negeri, sebab dia pindah jadi dia ahli negeri tadi. Maka berdasarkan illah itu mewajibkan baginya qada hari tersebut walaupun dia telah berpuasa di negeri selama 30 hari. Jadi ini kurang jelas sikit. Kalau dia buka lah. Kalau dia buka. Ya. Dan kalau dia sampai, sebab dia tolak pada siang hari, malam tu. Malam 30. Jadi dia sampai tengok orang duk puasa lagi. Dia buka puasa lah. Betul. Dia dah buka puasa. Maka pada waktu tersebut dia wajib puasa dan dia wajib qada puasa tersebut. Kerana dia dah dikira sebagai ahli negeri tadi. Tapi kalau dia sampai, tengok orang memang duk puasa lagi, dia puasa tak perlu qada lah. Dia puasa dah. Faham? Jadi ini perlu kepada ini kena tambah penerangan. Ini jika dia tidak berpuasa pada hari tersebut. Tapi kalau dia dah berpuasa, tak perlu qada lah. Contohnya tolak daripada Dumyat malam ke-30, maksudnya esok nak raya. Dan dia sampai di Kahirah pagi, dan pagi tu dia makan macam biasa. Tak niat puasa apa semua sekali. Esok tu sampai ataupun dia tak makan, cuma dia tak niat puasa. Sampai dah fajar. Tengok orang Kahirah masih lagi puasa kerana anak bulan tak nampak, maka wajib baginya tahan diri dan kemudian dia kena qada puasa tadi kerana dia dikira ahli negeri tersebut walaupun dia dah puasa 30 hari. Jadi maknanya kalau tambah dengan negeri ni, dengan ketika disampai tadi ni 31 hari, tetap kena wajib kerana dia dikira ahli negeri tersebut. Faham? Itu maksudnya. Baik, misal muwafaqah orang tersebut dengan ahli negeri itu pada berbuka puasa di akhir bulan. Tadi pada puasa. Tapi ini pula pada berbuka puasa di akhir bulan. Adalah seperti seorang bermusafir daripada Dumyat ke Kahirah pada hari yang ke-29 Ramadan atau ke-30 Ramadan. Tamam? Dan ketika mana dia sampai di Kahirah, dia mendapati ahli Kahirah telah berhari raya. Maka wajib baginya berbuka puasa dan berhari raya bersama dengan mereka, dan wajib baginya qada satu hari puasa jika dia bermusafir pada hari yang ke-29 Ramadan. Namun jika dia pulang ke Dumyat pada hari yang sama sebelum berbuka, maka tidak wajib baginya menggantikan puasa pada hari tersebut. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurdi rahimahullahu ta'ala. Jadi keadaan dia tengok balik kepada berapa hari dan dia dah puasa dah. Kalau dia puasa 29 hari, ataupun dia puasa 30 hari, dan waktu dia sampai tadi di Kahirah, dia tengok orang Kahirah dah hari raya dah. Faham? Maka wajib baginya berbuka puasa dan berhari raya bersama dengan mereka, dan wajib baginya qada satu hari puasa jika dia bermusafir pada hari yang ke-29. Dan untuk ganti balik puasa yang telah dia tinggal pada satu hari. Tamam? Baik. Al-Imamul Jurdani, tapi kalau dia puasa dah 30 hari,
Sebenarnya dia ada musafir, maksudnya dia ada puasa 30 hari dah. Dia sampai di negeri tersebut, orang dah raya. Maknanya mereka dah raya pada hari yang ke-30. Dia berpuasa 29 hari saja. Kita puasa 30 hari. Tamam? Jadi mereka dah puasa, dah raya. Wajib tak kita qada puasa tersebut? Tak wajib dah. Kerana kita dah cukup dah, yang paling sedikit pun dah kita cukup dah. Boleh faham tak? Kalau kita puasa 30 hari, dah 30 hari dah, kita bertolak. Mereka khairah, orang khairah dah raya. Orang khairah dah raya maksudnya dia puasa 29 hari. Hari yang ke-30, mereka raya. Kita hari 30, puasa lagi. Kita sampai negeri tadi, kita pun buka puasa. Dan wajib tak kita qada? Tak wajib qada. Tak perlu qada lagi. Kerana apa? Kerana kita dah cukup dah. Sekurang-kurang hari tersebut. Tapi kalau kata kita puasa 29 hari, tamam? Kita sampai di Kahirah, tengok orang Kahirah hari yang ke-30. Patutnya hari 30 esok tu, mereka dah raya dah. Maksudnya mereka dah tengok anak bulan awal pada kita. Kan? Jadi kita ni cukup tak puasa kita? Tak cukup mah. Kan? Kita tak cukup puasa sebab kita baru hari yang ke-29. Dan kita buka puasa pada hari tersebut bermakna kita hanya puasa 28 hari saja. Sebab kita dikira dengan ahli negeri yang kita sampai. Maka wajib bagi kita qada sehari puasa tersebut. Tu maksud dia kalau 29 hari kita puasa, kita sampai tengok orang negeri tadi dah buka puasa, maksudnya dah beraya, maka kita hanya puasa 28 hari je lah. Walaupun kita dikira dengan negeri kita 29 hari. Kita dah cukup dah. Faham tak? Sebab tu kata Syekh, kalau orang tu patah balik pada hari yang sama, sebelum buka puasa, dia patah balik semula ke Dumyat pada hari yang sama, maka tidak wajib bagi dia untuk berbuka puasa. Nah, dan tak wajib bagi dia untuk nak qada balik. Kerana apa? Kerana dia cukup hari dia 29 hari. Faham ni? Al-Imam Jurdani radhiyallahu ta'ala anhu memberikan contoh permusafiran daripada Dumyat ke Qahirah berdasarkan pandangan Al-Imam Syarqawi yang mengatakan bahawa para fuqaha Syafi'iyah menyebutkan perbezaan matlak di antara dua tempat jika jarak di antara kedua tempat tersebut 24 farsakh. Tidak syak lagi bahawa jarak di antara Dumyat dan Qahirah melebihi 24 farsakh. Ikut pandangan beliau, Dumyat dengan Qahirah ni lebih daripada 24 farsakh. Maka sebab tu dia bagi contoh di antara Dumyat dengan Qahirah. Tamam? Ada masalah yang penting pada matlak yang kita ringkaskan daripada apa yang disebutkan oleh Habib Zain Al-Aidrus hafizahullahu ta'ala. Jadi sebenarnya perbahasan yang kita bahas tadi ni, kalau dipaham dengan baik, yang tu sangat membantu untuk kita memahami bagaimana keadaan kalau kita sampai di satu negeri, tengok negeri itu buka puasa. Jadi sebab tu kalau dalam pertengahan tahun, pertengahan bulan, kita sampai di negeri tadi, tengok orang negeri tadi tak puasa, kita wajib ikut tempat tersebut. 15 Ramadan sampai di Sweden, orang Sweden tak puasa, itu memanglah mereka bukan orang Islam. Main kok mana? Dia nampak matlak kok mana? 15 Ramadan tak puasa ni. Kan? Sebab tu wajiblah puasa. Yang tu dibincang pada awal bulan dengan akhir bulan saja. Jadi apa ni? Dalam masalah ni dia ada 4 masalah. Ada 4 perkara yang penting kata ulama. Jadi hukum as-siyam fi biladil islamiyah bihasabil matali' ala 4 aqsam. Ada 4 kisim bagi apa ni berdasarkan kepada matali'. Yang pertama kata Dr. Zain, dia kata an yattafiqal matla' wal hakim. Tempat ni ittifaq matlaknya dan juga hakimnya. Pemerintah yang sama, matlak pun sama. Ini keadaan yang pertama. Jadi hukumnya apa dia? Wadihun. Hukumnya wadih. Fayajibu as-sawmu 'alal jami'. Jadi wajib puasa pada jami' kalau kata matlaknya sama dan hakimnya sama. Faham? Yang ini pemerintahnya sama. Yang kedua an yakhtalifal matla' wal hakim. Mahakim berbeza. Ini pemerintahnya berbeza dan matlaknya pun berbeza. Malaysia, Thailand. Thailand hakimnya berbeza dan matlaknya juga berbeza. Nanti mereka beza dengan kita kan 1 jam, 2 jam. Kalau kita dengan Malaysia, Mesir dengan Malaysia, pemerintahnya berbeza, matlaknya pun berbeza. Beza 6 jam.
Jadi hukmu dzalika la yajibu as-shaumu ala ahadil biladain. Jadi tak wajib puasa lah kepada salah satu negeri tadi. Maksudnya kalau kata berbeza matlak dengan berbeza hakim, maka negeri yang sebelah tak wajib ikut yang kedua. Dia duk ikut Mekah. Mekah beza matlak. Dia duk kira Mekah. Mekah apa ni tak puasa lagi, tak boleh puasa. Orang tengok dengan apa ni, dengan hilal. Bukan tengok dengan negeri itu sama ke tak sama. Okay. Duduk di Indonesia, ikut dengan Mekah, tak kepelik ke? Sebaiklah sembahyang subuh waktu Indonesia. Sebaiklah sembahyang subuh waktu Malaysia. Dia tak sembahyang subuh waktu Mekah. Mekah contohnya, kita di Malaysia pukul berapa? Kita beza pukul berapa dengan sana? 6 jam kan. Maksud kita lebih cepat ke kita lebih lambat? Kita lambat kan. Jadi kalau sini lah ni pukul 3 petang, sana pukul 9 malam. Kan? 9 malam. Jadi kalau kata di sini subuh, di Malaysia pukul apa? 9 pagi. Dia subuh pukul 9 pagi. Orang tanya awak pukul 9 pagi baru main subuh ni. Tok Imam, Tok Bilal kali khomat ni. Dia kata ikut Mekah. Tak gila. Macam puasa nak ikut belah tu. Lebih sembahyang nak ikut. Yang ketiga, an yakhtalifa al-matla' wa yattahid al-hakim. Ikhtilaf pada matla' tapi hakimnya sama. Macam di Mesir contohnya. Aswan dengan Qahirah beza matla'. Tapi hakimnya satu. Pemerintahnya satu. Jadi hukumnya macam mana? Wa hukmu dzalika annahu la yajibu as-shaumu walakin in thabatat ar-ru'yatu 'inda al-hakim wa hakama biha fayajibu ittiba'ul hakim. Jadi kalau yang berbeza matlak dan sama pada hakimnya, satu pemerintah tapi matlaknya berbeza. Tamam? Maka dihukumkan kepada dia tidak wajib puasa. Orang yang duduk di Aswan tak nampak lagi anak bulan, di Kahirah nampak anak bulan. Baik, wajib orang di Aswan puasa? Tak wajib. Tapi kalau hakim yang menentukan ru'yah tersebut, hakim kata Mesir akan berpuasa pada hari Khamis ini, maka orang Aswan walaupun tak nampak wajib puasa. Kenapa? Karena hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Kata ulama. Faham? Dan yang keempat, an yattafiqa al-matla' wa yakhtalifa al-hakim. Matla'nya satu, tapi hakimnya berbeza. Jadi wa hukmu dzalika annahu la yajibu as-shaumu ala ahadil biladain idza lam yasbut 'inda al-hakimihi illa in waqa'a fi qalbihi sidqu hakimil akhar. In waqa'a fi qalbihi sidqu hakimil akhar. Jadi kalau kata contohnya Singapura dengan Malaysia, dengan Johor lah contohnya, ada matlaknya sama contoh, dan bila matlaknya sama maka hakimnya pula berbeza. Jadi kita nak ikut yang mana? Kalau tengok satu negeri tadi dah berpuasa, satu lagi tak puasa, ada dua-dua hakim yang berbeza, maka pada waktu tersebut tidak wajib baginya untuk ikut dengan pandangan negeri yang sebelahnya yang telah melihat anak bulan dan negerinya tak nampak lagi, melainkan kalau kata dia lebih yakin dengan pemerintah yang ada di negeri sana, untuk dia ikut, maka pada waktu tersebut dia berpuasa. Jadi ini yang berkait dengan permasalahan berkenaan dengan matlak, dan penting berkenaan matlak ni. Dan hari ini malam yang ke berapa? Ni hari Selasa kan? Selasa. Malam ke-29 kan? Malam ni cuba tengok bulan nampak tak? Malam ni bulan tengok nampak tak bulan? InsyaAllah. Baik, kita tengok balik soalan-soalan yang sebelum ni. Tengok beratas ni banyaknya soalan. Apakah hukum bagi orang yang lakukan ujian saringan COVID-19? Kan 90 90. Itu mungkin lama lagi lah tu. Kerana alat tersebut dimasukkan ke dalam rongga hidung dan mulut, adakah batal dan sah puasa ataupun sah puasanya? Ikut pandangan yang muktamad dalam mazhab kita secara jelas, puasanya batal. Kita kata li darurah,
kerana untuk memasukkan tadi kerana darurah sekalipun, kalau mengikut kepada kaedah dalam yang kita disebutkan ni, hukumnya batal dan wajib baginya qada. Itu saja. Tamam. Kemudian, adakah makruh juga pakai minyak wangi pada hari Jumaat bulan Ramadan, Ustaz? Makruh tak pakai minyak wangi pada hari Jumaat? Kerana hari Jumaat ibadahnya berkait dengan zaman tersebut. Tamam? Itu pada hari Jumaat untuk pakai minyak wangi, dan kemudian bertemu dengan Ramadan yang makruh kita berwangi-wangian pada waktu tersebut. Kan? Jadi bila tembung macam ni, nanti saya tengok balik ni. Sebab dia berlaku pertembungan. Nanti saya tengok balik pandangan ni. Bagus soalan ni. Yang kedua, tu tadi jam tadi jawab dah. Saya bagi soalan dia jam. Kalau dia bawa jam, tu makan jam tu lah. Sebab tu termasuk halwa. Assalamualaikum Ustaz. Buat masa sekarang musim PKP, solat tarawih dilakukan di rumah. Mungkin ada di kalangan yang tak tahu untuk selangi solat dengan selawat yang selalu dilakukan di masjid. Bolehkah kita sekadar selawat biasa saja? Tidak ada masalah. Bahawa waktu tu untuk kita tarwihah, untuk kita rehat. Rehat tadi dengan selawat kepada Nabi SAW, tak ada masalah. Selawat apa dengan selawat apa pun. Tak ada masalah. Tapi kalau kata ada orang banyak dah tulis dalam internet pun banyak. Kita boleh orang panggil download balik lah. Yang PDF yang orang yang dah buat macam mana nak selawat pada berhenti pada rakaat keempat, macam mana rakaat kedua nak masuk rakaat ketiga dengan keempat tu, setiap selang 2 rakaat tu kita nak baca apa. Semua tu dah ada dah. Kalau tak ada jugalah, internet pun tak ada, rumah dia apa pun tak ada, selawat lah. Apa pun tak tahu ni, puasa pun nak tahu tu. Dia tak tahu tarawih ke apa semua ni, tu kan tak ada kata apalah. Ustaz kalau berjima, Ustaz tak berjima. Soalan tanya. Koma lah dulu. Ustaz, macam tu. Kalau berjima, keduanya lelaki dan perempuan wajib qada dan fidyah ke? Betul-betul ni ustaz kalau berjima. Ustaz ke, kamu ke, siapa ke? Keduanya lelaki dan perempuan tadi wajib ke qada dan fidyah ke? Qada dan fidyah ke? Soalan ni umum sangat ni. Takkan berjima siang waktu malam kena qada juga? Tak. Maksudnya kalau tanya kita fahamlah. Dia ada hazaf tu. Ini berjima pada siang hari. Berjima pada siang hari bukan zakat wajib qada, bukan fidyah, diwajibkan kepada yang kafarah. Ini 2 bulan berturut-turut puasa. Dan wajib qada. Qada hari tersebut, lepas tu kafarah pula 2 bulan berturut-turut. Jadi 2 bulan tu bukan termasuk dengan sehari tu. Faham? Assalamualaikum Ustaz. Adakah orang yang berbuka sebab pengsan wajib fidyah jika ditangguh qadanya sehingga Ramadan yang baru? Jadi orang yang berbuka sebab pengsan. Sebab uzur. Jadi yang kalau sebab uzur disebut tadi tidak perlu fidyah. Boleh? Wajib qada. Wajib qada, cuma tidak padanya fidyah. Kerana uzur. Boleh? Tengok balik tadi. Yang dalam bab berkenaan dengan 4 pembahagian tersebut. Diwajibkan kepadanya membayar fidyah saja tanpa qada. Ini tak. Tidak diwajibkan padanya qada dan fidyah. Ini tak. Yang ni. Diwajibkan kepadanya qada sahaja tanpa fidyah. Ini contohnya seperti orang yang berbuka disebabkan pengsan atau pitam, terlupa berniat puasa. Jadi ini qada sahaja tanpa fidyah. Baik. La. Kalau kata dia tinggalkan tadi dengan uzur, jadi lambat menunaikan qada Ramadan yang ditinggalkan tanpa uzur. Sehingga tiba Ramadan yang baru, namun jika dia melewatkan qada dengan sebab uzur seperti bermusafir dan sebagainya tadi, maka dia tidak wajib qada dan fidyah sekali.
Di sini orang yang pengsan wajib fidyah jika ditangguh qada sehingga Ramadan, yang wajib fidyah kalau ditangguh. Orang yang pengsan wajib baginya qada dan wajib baginya fidyah kalau ditangguh. Boleh faham? Itu maksudnya. Dan orang yang mabuk, adakah kategorinya sama dengan orang yang gila? Tak perlu qada dan bayar fidyah? La. Mabuk dia termasuk dengan yang kalau dengan dia dibahagikan pula dengan sendiri dengan yang bukan dengan perbuatan dia sendiri. Kalau kata dalam kitab Ithaful Anam, kalau kita tengok yang mabuk, surat 35, jadi orang yang mabuk ini ada 4 keadaan. Kalau dia mabuk tadi disebabkan kerana perbuatan dia sendiri, boleh. Dan kemudian dia mabuk sepanjang hari, batal puasanya, ittifaq ulama. Batal puasanya. Yang kedua, kalau dia tidak melakukan perbuatan tersebut dengan perbuatannya, bukan kerana dia sengaja, dan dia tidak mabuk tersebut sepanjang hari, maka tidak batal puasanya dengan ittifaq para ulama. Yang ketiga keadaannya, kalau dia sengaja mengambil sesuatu untuk menyebabkan dia mabuk, tapi dia tidak mabuk sepanjang hari tersebut, fihi khilaf, pada ni bab khilaf. Dan yang keempat, dia bukan mabuk disebabkan kerana perbuatan dia sendiri, bukan sengaja, dan juga dia pengsan sepanjang hari tersebut, dia mabuk sepanjang hari, maka pun berlakunya padanya khilaf para ulama. Jadi orang yang mabuk perlu tak bayar qada dan bayar fidyah. Mabuk wajib bagi mereka untuk qada semula puasa tersebut, wajib bagi mereka qada. Bayar fidyah kalau mereka lambat, maka wajib bayar fidyah. Baik. Salam Ustaz, kalau sebelum ni qada puasa tanpa mentakyinkan untuk ganti puasa Ramadan, adakah dia kena ulang balik yang diganti sebelum ini? Kalau kata dia qada puasa tanpa ta'yin ganti puasa Ramadan, kalau dia niatkan kata untuk ganti puasa tanpa ditakyin kata Ramadan pada yang tahun ini dan sebagainya, sah puasa. Tak perlu dia ulang balik. Baik. Ustaz, adakah 29 Syakban boleh menjadi satu Ramadan jika bulan tersebut mempunyai 29 hari? Mustahil. 29 Syakban jadi satu Ramadan, mustahil. Macam mana 29 Ramadan? Maksudnya bulan tu jadi berapa hari? 28 hari saja, mustahil. Dia tak boleh kurang daripada 29 hari. Tak boleh. Salam Ustaz, nak tanya, kalau pahala di bulan puasa akan digandakan, adakah dosa pun akan digandakan juga? Dosa disenyapkan oleh Allah Ta'ala, tak disebut. Tak disebut dalam hadis bahawa dosa itu digandakan. Tapi berjaga-jaga lebih baik, kerana dibimbangi bahawa perkara yang didiamkan oleh Allah Ta'ala itu lebih dibimbangi oleh kita, kerana kemurkaan Allah Ta'ala itu lebih kita bimbang. Jadi kena jaga-jaga. Baik. Assalamualaikum Syekh, masalah tidur selepas asar, dia bangun ingat waktu sahur, dia minum dalam keadaan mamun, orang Kedah ni. Kemudian baru dia sedar waktu sebenar menunggu berbuka. Berhenti minum sebaik tersedar daripada minum tadi. Berhenti minum sebaik tersedar daripada mamun tadi. Dia bangun tidur. Dia tidur lepas asar, dia bangkit-bangkit ingat sahur dah. Dia pun minum. Minum tengok-tengok rupanya waktu sebenar menunggu berbuka. Kemudian dia berhenti terus minum. Batal tak puasa dia? Batal. Mana yang pertama dia lakukan bukan dengan ijtihad. Dia pakai buat terus gitu je. Dan hukumnya macam mana? Wajib bagi dia imsak dan wajib baginya qada puasa tersebut. Assalamualaikum Ustaz, kenapa orang berbuka puasa dengan sengaja tak dikenakan fidyah, sedangkan orang yang hamil dan menyusukan kenakan fidyah? Kenapa yang buka puasa dengan sengaja tak kena fidyah?
Kenapa yang hamil dan menyusukan dikenakan fidyah? Ini kena tengok balik lah. Kenapa ilah syarak melakukan sedemikian? Ini kerana syarak sebut macam tu. Faham? Kerana orang yang buka puasa tadi dengan sengaja tadi pada diri dia saja. Manakala yang buka puasa dengan sebab orang lain tadi ni adalah kerana orang lain. Jadi dia buat kerana orang lain. Maka dia ditambah kepadanya dengan fidyah. Nanti kita tengok balik, mungkin ada adalah yang ulama sebutkan tentang perkara tersebut. Jika waktu PKP memberi makan kepada gelandangan yang bukan Islam, adakah dibolehkan? Dibolehkan selepas waktu berbuka. Waktu PKP ni bagi makanan kepada yang bukan Islam, gelandangan. Maksudnya orang yang duduk tepi jalan tak makan apa semua sekali ni. Kita bagi makan dia pada waktu siang, dah hukumnya haram. Dibagi makan pada waktu ketika nak berbuka tidak ada masalah. Kerana itu kita membantu mereka untuk melakukan maksiat. Tamam? Assalamualaikum Ustaz, saya ada mendengar seorang ustaz ni mengatakan bahawa terbatal puasa jika berubah niat. Contohnya ketika berpuasa, ketika berniat untuk makan, sedangkan kita tak makan, adakah terbatal puasa kita? Tak batal. Tak batal lagi mana tak makan. Kita baru niat nak makan. Semua orang niat nak makan. Tengok dekat pasar Ramadan ni, teringin nak makan. Batal terus puasa tu, habis semua. Tok wali pun habis. Jalan kat pasar Ramadan, takkan tengok-tengok tak ada perasaan apa tengok. Tak mau. Tu yang dia beli tu untuk apa tu? Beli untuk nak makan. Dia tak nak makan waktu nak buka lagi. Tapi duk terliok dah waktu tu, tengok ayak meleleh pula air di tepi-tepi tu. Asam ku pula. Allah. Jadi waktu tu teringin nak makan. Batal puasa tu ajaib sangat tu. Tak batal puasa kalau melakukan yang membatalkan puasa. Kalau dia niat saja nak batalkan puasa, tidak batal puasa. Faham? Baik. Kemudian yang lain, Halia pun ada tulis. Ustaz, apakah hukum pengusaha kantin di sekolah Cina atau India berniaga di bulan Ramadan? Pengusahanya Islam, hukumnya haram. Hukumnya haram. Tamam? Assalamualaikum Syekhuna, mohon izin untuk saya bertanya mengenai puasa atas penerbangan. Bolehkah berbuka puasa mengikut negara yang kita berada di atas ruang udaranya atau perlu tunggu sehingga kita sampai ke destinasi yang dituju? Jazakallahu khairah. Baik. Jadi ini kalau kita puasa atas penerbangan, kita lalu di tempat tersebut telah berbuka puasa. Maka kita nak buat apa? Buka puasa. Apa tunggu lagi? Baik, kalau kita dah buka puasa, kita sampai di negeri yang tak buka puasa lagi. Jadi kita nak buat ikut negeri tu. Faham? Ikut negeri tersebut pada imsak dengan diri kita, dengan puasa tersebut. Faham? Itu maksudnya. Kan tadi macam bahasan tu, bab matlaknya yang berbeza. Dan kalau kita berterusan di negeri tersebut, wajib qada kalau berterusan di negeri tu. Boleh. Wajib qada hari yang kita sampai tadi, tak tengok orang dah buka puasa. Orang tak buka puasa lagi. Faham? Sebab kita dikira dengan tempat yang kita sampai. Boleh? Itu maksudnya. Daurah tahun lepas Ustaz ada sebut mengenai pemakaian jenis earphone yang boleh menjejaskan puasa. Mohon Ustaz beri pencerahan mengenai perkara tersebut, sebab tahun lepas saya tak dapat dengar dengan jelas. Kena pakai earphone kot ni. Kena pakai earphone kot tak dengar jelas. Tahun lepas Ustaz cerita pasal earphone kan? Jadi mohon Ustaz cerita balik lah pasal pakai earphone tu, sebab saya tak pernah nak dengar dengan jelas, dia kata. Sebab pakai earphone lah. Earphone kalau yang jenis ni, Allah hilang. Yang jenis ada tube yang masuk dalam telinga tu. Kalau masuk dalam telinga, hukumnya batal puasa. Kerana dia memasukkan satu ke dalam rongga. Kerana dalam mazhab kita Syafi'i, telinga termasuk rongga. Maka memasukkan sesuatu ke dalam telinga tersebut dikira sebagai membatalkan puasa. Ini bukan kira kenyang tak kenyang. Ada ustaz saya dengar jawab, kalau masuk ni kenyang ke kalau masuk ni? Oh, kira kenyang. Betul, masuk terus dengan tangan-tangan hang sekali. Kalau masuk tangan kita dalam mulut lebih daripada ni, tak kenyang juga. Earphone tu kalau telan, insya-Allah tak kenyang. Habis tu tak batal puasa. Kalau masuk earphone tu telan, sama benda yang sama. Kalau kamu kata masuk bukan kenyang pun, bukan masuk makanan pun,
Okay, ambil iPhone tu, kalau kata takdir lah, ambil iPhone tu telan. Memang tak kenyang pun. Batal puasa? Tak batal sebab tak kenyang. Oh, dia ke batal dengan kenyang tu? Kat ni tak ada lagi dalam ni sebut kalau batal lagi tak kenyang, tak batal lah. Jadi boleh makan nasi 2 pinggan sebab dia biasa duduk makan 4. Dia masuk lebih daripada rongganya maka batal puasa. Jadi jaga-jaga orang yang pakai earphone. Nah, kalau nak pakai juga pakai tu headphone. Atau insya-Allah tak masuk dalam telinga. Nah. Telinga masuk dalam earphone tu. Tamam. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah Ustaz baca waktu sikit? Bolehkah Ustaz baca banyak sikit waktu petang esok waktu Malaysia? Sebab sekarang ni Malaysia 29 Syaban. Takut esok start solat tarawih. Oh, ya. Tamam. InsyaAllah esok memang kita nak baca habis-habis pun. Macam mana pun kena habis esok. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Sekiranya gosok gigi bukan kerana adat, tidak berlebihan dan tertelan, adakah batal? Bukan kerana adat. Itu kerana apa? Kerana untuk hasilkan sunnah. Nah, dan tidak berlebihan dan tertelan, adakah batal? Tertelan. Nah, kalau dia tidak berlebihan dan kemudian dia tertelan, adakah batal? Tidak berlebihan. Dia tak berlebihan. Tapi tertelan, batal. Tertelan batal juga. Kalau kata, walaupun dia tak berlebihan tapi dia tertelan ain. Faham tak? Kebatal. Puasanya batal. Jaga. Betul kan tadi? Kalau dia lakukan tadi kerana sunnah. Tengok balik. Fa in balagha fi kalau fa in lam yubaligh wa lam takun maddatul ma'jun nafadhah. Tamam. Baik, kalau dia tidak sengaja dan maddah ma'jun tersebut, maksudnya dia punya ain ma'jun tersebut itu tasri ila al-halq. Lam takun maddatul ma'jun, lam takun. Tak sampai. Arju an la tuftiru in dakhala syai' jawfah. Jadi kalau kata termasuk sedikit dalam ni dengan keadaan tidak sengaja dan bukan dengan cara tidak sengaja, kata Syekh arju ala takuna an la yuftir. Jadi kalau ikut Dr. Zain, kata beliau tidak membatalkan kalau dia bukan dengan mubalaghah. Faham tak? Itu maksudnya. Kalau puasa yang kita tinggal dan kita tak qada sehingga 2-3 tahun, adakah fidyah tu berganda mengikut tahun? Ya, berganda mengikut tahun. Setahun, satu jupak, satu hari. Kalau kita gandakan 2 tahun tidak puasa lagi, akan digandakan dengan 2. Tapi puasa tetap sehari lah. Puasa sehari juga. Cuma gandaannya pada fidyah. Salam Ustaz, apakah hukum mereka yang tidak mengikut pemerintah dalam melaksanakan puasa? Contoh sehari awal dari negeri tersebut, apakah hukumnya? Ya. Baik, ini kepada orang yang ar-ru'yah. Orang yang tengok anak bulan dan dia ada ilmu dalam perkara tersebut, maka bagi diri dia wajib untuk dia ikut dengan ilmu dia. Kalau dia nampak. Faham? Tapi dia tidak boleh bawa fauda kepada umat. Dia tak boleh nak laksanakan kepada orang lain kecuali orang yang mempercayai dia saja untuk ikut. Baik, khair. Faham? Baik. Itu kalau kata dia nampak lah. Jadi dia kena ikut dengan apa yang dia telah ketahui. Walaupun kerajaan waktu itu tidak nampak dengan anak bulan pada waktu tersebut, dia nampak. Akhir. Kalau dia tidak mau ikut dengan perintah tersebut, cuma jangan bawa faudah. Jangan dibawa kekacauan saja. Tapi untuk mengelakkan daripada berlakunya yang tidak baik, jadi hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum daripada hakim tadi akan mengangkat khilaf tersebut. Akan mengikuti dengan pemerintah itu lebih baik. Bagaimana menghilangkan penyakit was-was? Pertamanya kita mengangkat takbiratul ihram. Ini puasa cik. Ini bukan bab sembahyang. Was-was ni penyakit dalam hati. Kena banyakkan zikir. Kata ulama, orang was-was kerana sebab 2. Yang pertama kerana kurangnya ilmu, yang kedua kerana kurangnya amal. Kurangnya zikir. Faham? Disebabkan kerana 2 tersebut jadi penyakit was-was. Maka kena mengaji, dan kemudian yang kedua kena banyak zikir, kena banyak salawat kepada Nabi SAW, insya-Allah akan hilang was-was tersebut. Boleh buka dalam Nihayatul Zain
Syekh Nawawi Al-Jawi ada sebutkan ubat bagi penyakit waswas. Baik. Tamam. Yang selebihnya nanti ini kita akan jawab pada esok insya-Allah. Ya. Minta Sirah tolong tulis balik ni. Soalan yang ada 4 soalan terakhir. Ni minta tolong tulis balik. Ya. Baik. Nanti tulis balik. Baik, sekat dulu wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.